Bagaimana untuk menjawab soalan ini? Okey, diberi set semester adalah antara 1 sampai 8. So, 1 itu termasuk sebab ada simbol ketaksamaan tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, diberi P adalah faktor bagi 8. Macam mana kita nak cari faktor bagi 8? 1 darab 8, 8. 2 darab 4, 8. 3 tak ada yang darab jadi 8. 4 darab 2 jadi 8. Dia dah pusing balik dekat sini. Jadi faktor kita bagi 8 adalah 1, 2, 4 dan juga 8. Jadi kita boleh tulis kat sini P 1, 2, 4, 8. Kemudian Q nombor genap. So nombor genap yang ada dalam set semester adalah 2, 4, 6, 8. Okey, so P dan Q adalah apa yang ada sama. 2, 4, 8. Okey, jadi kita akan tulis di sini 2, 4, 8. Untuk soalan ini tak perlu senaraikan lagi kerana dia sudah senaraikan set itu. Ini set semester, set P, set Q dan set R. Tetapi dalam soalan ini dia minta kita lukis sebuah gambar rajah van. So bila kita nak kena lukis sebuah gambar rajah van, kita akan buatlah kotak dulu. Okey, kita akan buat kotak dulu. Biasanya kemudian kita akan letak. Okey, adalah bentuk lain sekali kan dalam dia sebab dia ada P, Q, R. So bila ada P, Q, R, nak senang macam saya akan letak bentuk bulat lah. Bentuk bulat senang. Okey. So bentuk bulat. Okey. So, perhatikan di sini kita ada 3 bulatan. Okey, kita ada 3 bulatan. Okey, saya akan besarkan sikit saya punya kotak empat segi ni supaya senang kita punya gambar nanti nak buat overlap tu. Okey. Alright. So, bila kita dah buat dah, sebab kat sini ada PQR. Dan kita perhatikan, PQR ni ada yang sama iaitu A. Okey? Contohlah. Contoh kat sini A ni ada pada P, ada pada Q, ada pada R. Maksudnya dia ada dekat tempat yang overlap 3 tadi. Kemudian antara P dengan Q juga ada yang sama iaitu E. E juga ada di PQR juga. So ada 2 unsur dah sekarang ada di overlap 3 bulatan. Kemudian kita ada O. O ini ada pada P, ada pada Q tapi tak ada pada R. Jadi kita akan ada beberapa overlap dekat sini. Jadi langkah pertama apa kita buat adalah kita akan buat kotak, kita akan tulis set semester. Kemudian kita akan mulakan bulatan pertama P, set P, bulatan kedua set Q, bulatan ketiga adalah set R. Okey, kemudian kita akan tengok satu per satu. Saya cuba padamkan semula di sini supaya lebih jelas. Okey. So, apa yang sama yang ada di ketiga-tiga PQR? So, kita ada A. Okey, A ada pada PQR, kemudian kita ada E. Okey, yang lain tak ada. Okey, yang lain tak ada O, tak ada R. Okey, yang lain semua tak ada. So, kita akan tulis di sini. Okey, kita akan tulis. Ini adalah lokasi yang overlap kan? Okey, ini lokasi yang overlap. Untuk P, Q dan R. Okey, so sini ada A. Okey, buat bulatan A. Kemudian buat bulatan E. Bukan bulatan titik E. Okey, seterusnya. Pada P dan juga R. Pada P dan juga Q, apa yang overlap? Kita ada O. Okey, P dengan Q yang sama adalah O. Unsur lain tidak sama. So kat sini kita akan letak O.
Okey, pada Q dan R, ada tak unsur yang sama? Tengok, kita ada C. C So, Q dengan R, kita ada C. Okey. Kemudian P dan R, sebab ini ialah lokasi yang overlap antara P dengan R. P dengan R ada tak yang sama? U, kita ada U. Sama So, kita akan letak U di sini. Begitu. Okey. Kemudian, apa yang kita akan buat adalah, kita akan tengok apa lagi yang tinggal dekat P ni. Okey, yang belum kita tandakan. Kita ada Q, kita ada R. So, kita akan tulis di sini. Q, R. Okey. Kemudian pada Q kita ada F dan B. Okey, so kita akan tulis B, F. Okey, buat titik, buat B, buat F. Okey, kemudian R, kita ada X, kita ada Y. So, kita akan buat X, kita akan buat Y. Okey, kemudian apa yang kita akan buat ialah kita tengok semua yang kita sudah isikan dalam bulatan ini. A dah isi, B dah letak, C pun dah ada, E pun ada, okay, F ada, okay, O ada, Q ada, R ada, U ada, X ada, Y ada. Z tak ada lagi dalam bulatan. Jadi Z ini lokasi dia dekat luar. Okay, dalam kotak tapi di luar bulatan. Okay, so lengkaplah kita punya semua set semester sudah dilukiskan. Jadi jawapan untuk A sudah siap. Okey, sekarang kita nak jawab soalan B. Lorekkan rantau P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Maka dia kena ada semua yang bersilang. Okey, semua yang bersilang itu kita akan tuliskan di sini. Okey. Ni ialah ruang yang P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Okey, jangan ambil ke tepi ni. Jangan lebih. Okey. Mana kita nak jawab soalan ini? Okey, lihat baik-baik. Set semester adalah antara 2 sampai 8. 2 dan 8 termasuk. Bila dia tak senaraikan, kita akan senaraikan. So, set semester adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian, set A adalah gandaan bagi 2. So, 2, 4, 6, 8. Set B adalah gandaan bagi 4. 4, 8. Okey, itu sahaja yang terlibat dalam set semester. Kemudian soalan A. Senaraikan unsur A bersilang dengan B. Okay. A dan B lah bila bersilang dia mesti ada pada A, mesti ada pada B yang sepunya kan. So 4 ada pada A dan B, kemudian 8 ada pada A dan juga B. Jadi jawapan kita 4, 8. Okay. Kemudian minta, okay, yang A dah siap. Lukis gambar rajah van untuk mewakili unsur-unsur bagi set semester. Kalau awak perhatikan, B ini unsur dia, okay, B ni 4 dan 8 dia ada dalam A. Dua-dua 4 dengan 8 ada dalam A. Jadi kita akan buat luar ni adalah set semester. Kemudian A, kotak besar, yang bulatan besar tu. Kemudian kita ada B ni. Kat dalam. B dalam A. Sebab semua B tu ada pada A. Begitu cara dia. Okey, kemudian kita akan mulalah tuliskan. Okey, dalam B kita tahu ada 4, ada 8. Okey, 4 dan 8 dah tulis. Lepas tu pada A dah sekarang tinggal 2 dan juga 6. Okey, kemudian sekarang kita dah tulis 2, 4, 6, 8 dalam bulatan. Yang tinggal hanyalah 3, 5, 7. So 3, 5, 7 kita boleh tuliskan dalam kotak. 3, 5, 7. Di mana-mana sahaja dalam kotak. So kita sudah pun buat jawapan untuk soalan B1. Lorekkan rantau berlorek A bersilang dengan B. A bersilang dengan B, mesti A ada, B pun ada. So inilah ruangan dia. Sama tak macam jawapan kita yang ini tadi. Okey, 4 dengan 8 yang terlibat. So ini sahaja jawapan dia.
Cara dia adalah bila dia belum senaraikan macam ni, kita akan senaraikan dahulu. So kita ada X X pula. Kita ada set semester. Okey, set semester adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, kemudian kita ada set A nombor ganjil. Dalam set semester ni mana yang nombor ganjil? So 13, 15, 17. Dah habis, itu sahaja. Kemudian B adalah nombor genap. So, ambil daripada set semester. 12, 14, 16, 18. Okey, sekarang kita dah senaraikan yang ini, yang dia bagi ni. Dia suruh kita lukis gambar rajah van. Dan sebelum kita lukis, kita perhatikan dulu. Sebab kita nak buat bulatan nanti tu kan, nak tahu ada overlap ke tak ada overlap. Tengok, A dan B tak ada langsung yang overlap. Sebab A adalah nombor ganjil, B adalah nombor genap, memang tak akan ada overlap langsung. Jadi senanglah kita nak buat gambar rajah van. So kita akan ada kotak. Okey, saya buatlah kotak dulu. Kemudian kemudian saya akan letakkan bulatan. Okay, kat dalam dia kena ada 2 bulatan sebab ada A, ada B. Dan bulatan itu tidak akan overlap. Okay, tak akan overlap kerana kerana apa? Kerana unsur di A tak sama langsung dengan unsur di B, kan? Jadi kita pun akan teruslah buat begini. So kita ada kotak ni adalah set semester. Okay, ni set semester. Kemudian kita ada A, kita ada B. Okay, dalam A kita ada unsur dia 11, 13, 15 dan juga kita ada 17. Dalam unsur B kita ada 12, 14, 16 dan juga 18. Okey. So 11, 11, 13, 15, 17 dah letak dekat A. Dekat B ada 12, 14, 16, 18. Tak ada unsur yang tak letak lagi dekat dalam gambar rajah van kita. So, ini sahajalah jawapan untuk soalan A. Sekarang dia suruh nyatakan set yang diwakili oleh A bersilang dengan B. Ada ke A bersilang dengan B? So, tak ada. Jadi, macam mana nak jawab soalan B? So, B kita hanya boleh buat begini. A bersilang dengan B adalah set kosong. Okey, ataupun kalau awak nak tulis set kosong terus pun tak apa. Contoh atau awak nak jawab A bersilang dengan B sama dengan set kosong, begitu. Mana-manalah. Dua-dua tu pun boleh juga. Okey. Menjawab soalan ini, kita perlu senaraikan dulu sebab dia belum senaraikan lagi set semester. So, set semester adalah 1 sampai 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, set A adalah 3, 5, 6, 7, 9. Set B adalah gandaan 3, maksudnya 3, 6, 9, 12. Okey, sekarang soalan dia nak senaraikan unsur A bersilang dengan B. So, A bersilang dengan B adalah 3, 6, 9. Tak ada dah yang sama. So, 3, 6, 9. Jangan lupa bracket set. Okey. Kemudian, yang kedua. Okey, ni yang nombor 1. Ni yang nombor 2. Awak perhatikan. A bersilang dengan B pelengkap. Maksudnya, kita akan tengok di set semester ini.
Okey. Selain daripada 369. So 3 tak nak, 6 tak nak, 9 tak nak. So yang tinggal adalah okey, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. So ini jawapan kita untuk A 1 dan 2. Okey. Yang ketiga, dia minta lukis gambar rajah van. So kita macam biasalah buat kotak. Ini set semester. Kemudian kita ada A, kita ada B. Yang overlap adalah yang kita bulatkan itu adalah 3, 6, 9. Alright. Kemudian dekat A yang kita belum tulis lagi kita dalam bulatan ini ada 5, ada 7, dekat B kita ada 12. Okey, so sekarang ini jom kita check balik apa yang kita dah tulis. Kita dah ada 3. Okey, kita dah ada 3. Kita dah ada, kenapa colour dia macam ni? Oh, ni pensil. Okey, kita dah ada 3. Kita dah ada 6. Kita dah ada tak best lah colour ni. 3, dah ada 6, dah ada 9, dah ada 5, dah ada 7, dah ada 12 dalam bulatan. So sekarang kita belum ada 1, 2, 4, 8, 10, 11. Okey, so kita pun akan ambil, tulislah kat sini. Tulis colour lain sikit lah, senang. Okey, 1, 2, 4, 8, 10, 11. Okey. So sekarang kita dah buat gambar rajah van, kan? Baru sampai sini je siap. Lorekkan set A bersilang dengan B pelengkap. Maksudnya A bersilang dengan B ni yang kat tengah-tengah ni, 3, 6, 9. Pelengkap adalah selain dia. Maka kita nak lorekkan tu jangan kena dekat 3, 6, 9 lah. So inilah jawapan kita untuk lorek tu. Okey. Ini adalah tentang kesatuan. Ini simbol bagi kesatuan. Jadi seperti biasa kita akan senaraikan dulu set semester, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kemudian set P adalah faktor bagi 12. So, faktor bagi 12 adalah 1 darab 12, 12, 2 darab 6, 12, 3 darab 4, 12, 4 darab 3, kita sudah back ke sini. Jadi, faktor kita adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu faktor bagi 12. Okey, kita tuliskanlah. Alright. Kemudian kita ada Q. Q adalah nombor perdana. Mesti ingat nombor perdana. 2, 3, 5, 7, 11. Okey. 8, 9, 10, 12 bukan nombor perdana. Okey, sekarang dia nak P kesatuan dengan Q. Kesatuan ini kita akan ambil semua. Kalau Q, apa tadi? Kalau yang persilangan, yang sepunya kan, apa yang overlap. Tapi kalau kesatuan, dia semua. Semua yang P dan semua yang Q. Jadi kita akan tuliskan semua P dan semua Q. Okey, kita tengok di sini, kita ada 1. Okey, kemudian kita ada 2. 2 ni ada 2 kali. Ada pada P, ada pada Q. Cuma kita tulis 1 kali sajalah. 3 juga ada 2 kali. Tulis 3 tu 1 kali. Kemudian ada 4. Kita ada 5. Kita ada 6, kita ada 7, kita ada 11, kita ada 12.
Okey, kita akan tutup bracket. Ini cara untuk kesatuan. Ini dia sudah senaraikan, jadi kita tak perlu senaraikan lagi. P kesatuan dengan P persilangan dengan Q. Okey, A1. P bersilang dengan Q. So, mesti ada yang sama lah kalau bersilang kan. P dengan Q apa yang sama? 3, 5. Lain semua tak sama. Jadi, jawapan kita 3, 5. Okey. Kemudian, soalan 2. P kesatuan dengan Q, kesatuan dengan R. Maksudnya, kalau kesatuan, kita nak semua. Semua P, semua Q, semua R. Cuma unsur yang sama tak ditulis 2 kali atau 3 kali. Okey, jadi kita lihat di sini. Kesatuan semua. So, kita ada 3 kan pada P. So, 3. Okey, 3 dah buat. Walaupun ada 2, 3, kita tulis 1 kali je. Okey, kemudian kita ada 4. Kita ada 5. Kita ada 8. Kita ada 9. Kita ada 10. Kita ada 11. Kita ada 12, kemudian 13 Okey, tutup bracket set. Okey. So inilah dia kesatuan kita. P kesatuan dengan Q, kesatuan dengan R. Okey, 2 ni dah selesai. Lukis gambar rajah van untuk mewakili unsur-unsur dalam set semester. Okey, kalau perhatikan kotak ni set semester lah. Kemudian kita ada P dan Q, 2 ni dia ada overlap iaitu 3 dan 5 tadi yang kita buat ni. Sebab itulah kita ada satu ruangan overlap dekat sini. Tetapi R ni tak sama langsung dengan P dan Q. Dia tak ada overlap. Okay, dia tak ada yang unsur sama. Tak ada unsur yang sama, maksudnya tak ada pertindihan lah. Jadi kita akan letakkan ini P, ini Q. Okay, yang kat sini yang ni R. Sebab R tak ada langsung sama dengan P, tak ada langsung sama dengan Q. So, jadi tak bolehlah ada overlap dia punya bulatan tu. Okay. So, sekarang apa kita buat? Kita akan masukkan unsur P dan Q yang bersilang, maksudnya overlap adalah 3, 5. Tulis di sini. Okey, lepas kita buang 3 dan 5 itu, okey, sekejap. Saya padam ruangan sini supaya senang kita nak tanda. Okey. So, 3 dan 5 kita sudah buat dekat situ, tengah-tengah. So, P itu sekarang tinggal 4, 8, 10. Dekat Q sekarang sudah tinggal 9, 12. Dekat R sekarang 11, 13. Jadi sekarang kita tengok dekat kita punya set semester ni semua sudah ditulis dalam gambar rajah van ke belum? Okey, 3 dah tulis, 4 dah tulis, 5 dah tulis, 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah, 11, 12, 13 pun sudah. Oh, ada satu lagi 15. 15 ini adalah dalam kotak begini. Okay, so kita sudah lukis gambar rajah van. Sekarang kita nak lorekkan P kesatuan dengan Q, kesatuan dengan R. So, P kesatuan dengan Q, kesatuan dengan R adalah, okay, kesatuan kan semua. So, kita akan ambil semua. Semua P, termasuklah semua Q, dan semua R. So, inilah kawasan berlorek kita. Set semester adalah 11. Jangan lupa buka bracket. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tutup bracket. Okey, set A adalah nombor genap. So, nombor genap adalah 11, 13, nombor genap 12, 14, 16, 18, 20.
Nombor ganjil B. So kita ada 11, 13, 15, 17, 19. Okay. Alright. Lukis gambar rajah van untuk mewakili unsur-unsur set semester. Okay. Kenapa saya buat bulatan ini tak overlap? Bulatan ini tak overlap sebab unsur A semua nombor genap, unsur B semua nombor ganjil. Nombor genap tak akan sama dengan nombor ganjil. Jadi kotak ini set semester, ini A, ini B. Tuliskanlah unsur di dalam dia. A adalah 12, 14, 16, 18, 20. B adalah 11, 13, 15, 17, 19. Okey, tengok dekat kita punya set semester ni, ada tak yang kita belum isi lagi? 11 sudah, 12 sudah, 13, 14, 15 pun dah, 16 pun sudah, 17 pun sudah, 18 pun sudah, 19 sudah, 20 sudah. Okey, selesai. Jadi kita sudah siapkan soalan A. Soalan B, disuruh senaraikan unsur bagi A kesatuan dengan B. Maksudnya semua A dan semua B. So kita akan senaraikan, cikgu buat di bawah ya. Adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So B2, lorekkan rantau yang mewakili A atau B. Atau tu saya sebut untuk kesatuan lah. A kesatuan B. So semua A dan semua B. Akan senaraikan dulu bila dia tak senaraikan. So set semester adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, kemudian set C kita ada 4, 5, 6, 9, 10. Kemudian kita ada set D 5, 7, 10, 13. Okey. So, macam mana kita nak buat soalan ini? Macam biasa, kita akan ada ini. Dia nak senaraikan unsur C pelengkap. Okey. C kesatuan dengan D pelengkap. Jadi macam mana kita nak buat? Mesti tahu C ni apa dulu. C kesatuan dengan D ni apa unsur dia dulu. C kesatuan dengan D adalah semua C dengan D lah. So iaitu kita ada 4, 5, 6, 7. So tulis dulu 4, 5, 6, 7. Lepas tu 9, 10, 13. 9, 10, 13. Tutup. Okay. So, pada set semester ni, selain daripada 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13. Itu adalah kita punya pelengkap untuk dia. So, yang tinggal adalah 3, 8, 11, 12. 3, 8, 11, 12. So, inilah jawapan kita. Kena tahu yang ini dulu, baru boleh tahu yang pelengkap dia. Okay. Sekarang kita kena buat gambar rajah van. Bila nak buat gambar rajah van, jangan lupalah buat kotak, buat set semester kat sini. Ini adalah set C. Ini adalah set D. So, yang bersilang antara C dengan D adalah 5 dan juga 10. So, kita tulis kat sini 10. So, tinggallah dalam ni adalah 4, 6, 9. Yang ini ada 7. Ni ada 13. So, dekat luar kita ada 3, 4, 5 dah, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13 dah tulis. Okey. So sekarang dia nak C atau D pelengkap. C atau D adalah dua-dua bulatan ni, pelengkap adalah selain dia. So kita akan buatlah macam ni. Selain bulatan tu, lorekkan. Jangan masuk bulatan.